Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Jadi pertamanya kita harapkan audio dapat didengari dengan baik dan video juga dapat dilihat dengan lancar. Jadi pada malam ini kita cuba manfaatkan dalam 15 ke 20 minit untuk sama-sama kita manfaatkan dengan menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita sama-sama yatafaqqah fid din, iaitulah untuk memahami agama dan bagaimana mengamalkan agama ini ke dalam kehidupan harian, supaya agama ini tidak hanya kekal di dalam minda, di dalam kitab-kitab, tetapi dan juga di masjid-masjid, tetapi tidak diamalkan di dalam kehidupan harian, khususnya apabila wujudnya kemudaratan, kemusibahan dan juga apa-apa juga yang disesali, ya. Lalu pada malam ini, malam yang kedua, kita bersama-sama dalam talaqi syarah ringkas tazkirah daripada kitab Al-Adhkar. Al-Azkar. Saya sekarang ni sedang live stream di Instagram saya dan juga di Facebook. Ini di Facebook nampak, di Instagram. Okey. Jadi bagi mereka yang belum bersama-sama, bolehlah like Facebook dan Instagram. Jadi saya pun nak check macam mana nak menguatkan suara saya. Ya. Yeah. Okey, rasa dah kuat dah ni. Okey, tak apa. Baik, jadi pada malam ni kita akan melihat kepada faedah daripada dua buah hadis Nabi yang cantik untuk kehidupan harian kita. Yang pertama, dalam satu bab daripada kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, disebutkan bahawa dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, bila sebut Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, maksudnya hadis ini paling tinggilah kedudukannya, ya. Yang mana Nabi SAW telah pun disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun Nabi SAW berkata, ataupun Nabi SAW selalu membaca apabila datangnya sesuatu perkara yang besar dan maknanya mendebarkan, ya, bermasalah ataupun serangan dan seumpamanya, Nabi akan membaca ketika mana berdoa dengan membaca muqaddimah La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Yang ketiga, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Ya. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbul arshil karim. So ada empat. Ada empat la ilaha illallah. Boleh kata la ilaha illallah empat lah. So la ilaha illallah rabbul arshil. Mula-mula sekali la ilaha illallah al-azimul halim. Kedua, la ilaha illallah rabbul arshil karim. Arshil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbul arshil karim. Penutup dia. Tiga la ilaha illallah. Yang ujung sekali itu panjang sekali. So kita lihat makna dia. Yang pertama, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah yang maha agung lagi maha lunak dan santun kepada hambanya. Yang kedua, la ilaha illallah, sama juga, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Tuhan Rabbu, iaitulah pemilik dan pentadbir, Rabbul arshil azim, arash Allah yang agung. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan ataupun pemilik dan pentadbir samawat, iaitulah segala langit. Menunjukkan langit itu bukan hanya satu lapis, tapi ada banyak jenis langit. Dan juga Tuhan dan pentadbir kepada bumi
dan juga kepada arash yang karim, yang mulia. So ada 2 kali arash disebutkan dalam hadis ini sebagai pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kemudian dalam riwayat hadis Muslim disambung anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dhalik. Apabila Nabi mendepani sesuatu perkara yang sukar, maka Nabi akan membaca dan mengagungkan Allah dengan bacaan-bacaan ini. Lalu kita sekali lagi dalam keadaan PKP, dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi, ketidaktentuan kesihatan, maka sangat elok untuk kita sama-sama usahakan pembacaan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, supaya insya-Allah kita dapat merasakan lagi keabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semalam kita telah pun ajar bagaimana pengabdian kita kepada Allah itu tahap maksimum. Kita sebut kita hamba, kita anak kepada hamba, anak kepada wanita yang hamba. Ya, kita sebut kudrat kita sangat terhad, kita sebut ajal maut kita dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini bermakna bahawa kemakbulan doa banyak melihat kepada kerendahan diri, humility kita di sisi Allah. Sebab itulah bila mana orang yang berada kaya, mereka semakin kaya, semakin kurang berdoa. Kerana mereka banyak orang berdoa kepada mereka. Maksudnya orang meminta-minta daripada mereka. Minta naik pangkat, minta naik gaji, minta cuti, minta ini. Lalu sifat mereka itu telah rasa kurang untuk meminta kepada Allah SWT. Itu yang kita harapkan sebelum kita minta jadi kaya, jadi senang, kita kena ada dulu teriak dalam bahasa Arab. Iaitulah ada penawarnya. Supaya kita tidak jadi orang kaya yang sombong, yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Quran. Orang senang yang lupa daratan, yang lupa pada Allah, lupa ibadat. Maka ini adalah perkara yang sangat kita patut bimbangkan. Ya? Kerana Nabi SAW pernah menyatakan bahawa Allah SWT akan menguji kita ini dengan bisyarri wal khair, dengan perkara buruk, dengan perkara baik. Ya. Dan Allah SWT juga wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan uji kamu dengan yang susah, dengan yang senang, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Lalu ini adalah poin yang penting. Tetapi dalam bab kita beragama, kita jangan memisahkan perkara spiritual dan amalan seumpama ini dengan usaha-usaha dari sudut keduniaan. Sebab itu juga adalah arahan Nabi SAW. Tadawau. Iaitu Nabi kata, hendaklah kamu berubat. So jadi kalau Nabi dah beritahu dah, kalau bab ta'un, kalau ada satu negara kamu jangan keluar, kalau ada kamu tempat lain jangan masuk. Maknanya ada peringkat dua-dua, gandingan kedua-duanya, kesepaduan di antara kedua-duanya. Barulah insya-Allah kita melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Baik, jadi habis hadis yang pertama. Yang kedua, kita nak baca satu hadis yang cukup menarik, iaitulah daripada hadis yang sahih daripada Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW diriwayatkan menyebut al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah taala min al-mu'min ad-dha'if. Iaitulah artinya orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Fi kulli khair, fi kullin khairun, wa fi kullin khairun, iaitulah dan pada setiapnya satunya itu ada kebaikan. Ya. Lalu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, contohnya ketika menguraikan hadis ini, dia kata maksud kuat itu adalah al-qawiyul badan wan nafas al-madhi al-azimah alladhi yasluh lil qiyam bi wadhaifil ibadat min as-shamm wal hajj wal jihad wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar was sabr 'ala ma yusibu fi dhalik. Maksudnya kuat sama juga diuraikan oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, iaitulah kuat dikhususkan yang pertamanya kuat kepada kuat tubuh badan untuk melaksanakan amanah ibadat khusus dan kemudian ibadat umum.
Iaitu dari sudut ibadat puasa, haji, jihad, amar makruf nahi mungkar dan bersabar di atas apa yang menimpa, ya. Dan termasuk juga huraian ulama-ulama kontemporari, termasuklah kekuatan dari sudut ekonomi, ya. Kerana Islam akan dilihat ketinggalan apabila kita mundur dari sudut ekonomi. Sebab ekonomi itu dia punya prasyarat dia manjadda wajad. Siapa yang bersungguh dia akan dapat. Ya, so jadi kalau orang itu bersungguh, dia memperbaiki ilmu pentadbiran, dia memperbaiki ilmu statistik, dia memperbaiki ilmu data, dia memperbaiki ilmu marketing. Jadi itu juga adalah bahagian-bahagian yang termasuk dalam erti al-mu'min al-qawi, yang lebih baik daripada al-mu'min al-dhaif. Kerana hadis ini kalau kita baca panjang dia punya sambungan-sambungan dia, termasuklah hadis-hadis yang menyebut tentang innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah SWT suka kalau ada seorang kamu buat satu amalan, dia tekun, dia an yuhsinah, dan satu riwayat dia memperbaikinya, ya. Dan oleh kerana itu dia masuk ilmu ukhrawi, ibadat khusus, termasuklah ilmu-ilmu alat yang mempercantikkan bahagian amalan kita di dunia, ya. Sebabnya Nabi kan disebut al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Sesungguhnya tangan yang atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang bawah yang meminta. Yang minta daripada orang, duit, minta bantuan. Maka atas sebab itu, kalau kita mampu banyak beri ilmu pun atas juga. Tapi dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla itu lebih merujuk kepada pemberian harta, ya. Pemberian harta yang mangkulat, iaitulah harta mudah alihnya, duitnya dan seumpamanya lah. So jadi atas sebab itu, untuk memiliki perkara itu, ia perlulah mempunyai ilmu-ilmu alat yang mencukupi. Kerana itulah 7 daripada 10 orang sahabat yang dijamin untuk dapat ke syurga. Mereka diriwayatkan dalam banyak kitab sejarah adalah orang-orang yang hartawan dan dermawan. Kemudian kita sambung hadis tadi. Ihris ala man yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizanna. Iaitulah kuatkan semangatmu untuk dapatkan apa sahaja yang boleh memberi manfaat kepada kamu dari sudut akhiratmu dan duniamu. Ta'in billah, dan hendaklah kamu minta bantuan dan minta tolong dengan Allah. Wala ta'jizanna, dan jangan sesekali kamu rasa lesu, letih, putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan apabila kamu diserang ataupun ditimpa oleh sesuatu yang tak bagus, maknanya yang kerugian dan seumpamanya, fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftah amala syaitan. Iaitulah Nabi kata, kalau kamu ditimpa sesuatu kerugian, kesusahan, kerosakan yang atas hasil keputusan kita yang dulu, contoh kita rugi atas tuan kita begini, kita ditolak dan seumpamanya, maka jangan sesekali kamu cakap, kalaulah aku buat begini pasti akan dapat begitu, kalaulah aku buat begitu akan dapat begini. Tak boleh. Maka Nabi pun kata, hendaklah kamu bila ditimpa keadaan begitu, jangan cakap begitu, tetapi hendaklah kamu kata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita, dan apa yang Allah kehendaki yang telah Allah laksanakan. Ya, kemudian Nabi kata, sesungguhnya perkataan lau atau jikalau itu boleh membuka syaitan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Maksudnya tugas-tugas syaitan tu dia boleh masuk dalam minda kita, masuk dalam hati kita, serabutkan pemikiran kita. Akhirnya satu, kita akan rasa putus asa, kita akan rasa Allah tak adil, kita akan rasa menyesal tak sudah, kita akan rasa macam masa depan tu dah pendek kerana benda yang sudah berlalu.
kita akan jadi orang yang tidak lagi berserah pada Allah SWT. Kita akan jadi orang yang tolak qadar yang Allah SWT telah tentukan. Kita tak anggap musibah itu sebagai ujian untuk meningkatkan amalan kita, ataupun kita tak anggap ujian itu sebagai musibah yang boleh meningkatkan maqam dan kedudukan kita di sisi Allah. Habis semua, putus kalau kita salah guna perkataan kalau. Tetapi kalau kita lihat di dalam perbincangan dan gandingan daripada hadis yang pelbagai, kita akan dapati bahawa kalau ni ada dua jenis. Kalau yang tak boleh tadi adalah kalau perkara yang telah berlaku yang kita sesali. Kemudian kita ungkit, fikir, ya, itu yang tak boleh. Lalu kita pun sebut kepada orang kedua, ketiga, keempat, kalau. Tetapi kalau yang ke depan, iaitulah kalau yang tamanna, iaitulah benda yang kita harapkan, boleh, diharuskan. Malah dalam Quran pun ada sebut kalau-kalau yang seumpama ini. Contohnya kalau yang untuk kita berhasrat. Contohnya kalau aku kaya, aku akan begitu-gitulah. Itu berangan-lah kan. Angan-angan berjenis, kita tak tahulah. Tapi nak cerita kalau itu, kalau yang berperancangan, itu diharuskan. Sebagaimana Nabi SAW pun ada sebut dalam konteks ini, ya, iaitulah law istaqbaltu min amrin mastadbartu ma suqtul haji wal halaltu ma'an nas, ya, iaitulah Nabi sebut, ataupun wala ja'altuha umrah. Nabi kata kalau aku sempat lebih awal dan tak terlewat, nescaya aku tidak akan ambil dah, tak akan booking dah binatang untuk sembelihan. Maka aku akan hanya bertahallul bersama-sama orang ramai. Maka aku akan jadikan umrah. Tidak, maknanya buat haji tamattu', bukan haji qiran. Ya, so jadi ini panjanglah cerita bab haji lah. Cuma nak cerita Nabi dah terlepas. Tapi Nabi kata kalau akan datang, kalau aku tak terlepas, aku lebih awal, aku akan buat begini. Ya. So maknanya bukan Nabi menyesali, tidak. Konteks tu Nabi tak menyesal. Cuma Nabi membuat planning, perancangan seterusnya. Maka yang itu harus. Sama juga macam yang kedua. Kalau yang kedua, Nabi pernah satu malam dalam keadaan peperangan, Nabi tak boleh tidur. Diriwayatkan daripada disebut oleh Aisyah, Nabi tak boleh tidur, Nabi keluar. Keluar daripada kemah, Nabi pun menyebut kepada para sahabat yang tak bernampak sangat, betul gelap. Apa nama tu? Laita rajulan salihan min ashabi yuji'uni fayahrusuni al-lailah. Nabi kata kalaulah bagus kalau pada malam ni ada mana-mana kalangan sahabat aku yang saleh yang boleh jaga aku untuk aku rehat pada malam ni. Maka tiba-tiba terdengar bunyi padang, close. Gitu kan? So Nabi kata man hadha? Siapa ni? Maka berkatalah lelaki itu Sa'ad. Sa'ad ya Rasulullah. Iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata jitu ahrusuka, supaya aku boleh jaga kamu. Sampailah kemudian Nabi pun setuju, Nabi pun boleh tidur. Bila Nabi tidur, Aisyah kata sampailah Nabi nyenyak sehingga hatta sami'na ghatitah, sampai kedengaran bunyi dengkuran kecil bagi Nabi SAW. So jadi Nabi pun berdengkur kecil, bukanlah berdengkur besar, berdengkur kecil. Jadi kalau suami-suami perempuan dengkur-dengkur tu sunnah Nabi lah. bukan sunnah Nabi, itu maknanya normal manusia biasa. Okey. Baik, jadi daripada hadis itu jelas bahawa boleh untuk kita ada sebut kalau yang akan datang, ya. Sama juga dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis ada banyak lagi. Yang ini menarik, satu lagi hadis yang mana Nabi sebut lau kana li mithla uhudin zahaban la yasurruni alla tamurra alayya thalatha layal wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidainin. Hadis yang sahih. Nabi kata kalaulah aku ada emas sebesar bukit Uhud, tu dah bilioner tu, ya, maka aku akan suka sangat supaya tidak ada dalam 3 hari 3 malam aku masih ada duit ni ataupun ada harta ni. Aku tak nak. Aku nak hanyalah pada ketika hari yang ketiga itu aku hanya ada sedikit yang cukup untuk melaksanakan keperluanku, dan yang lain untuk aku bayar hak-hak orang lain, hutang-hutang. So maknanya Nabi SAW sangat mengutamakan pembayaran hutang. So jadi tuan-tuan, tengah PKP ke, tengah masalah kewangan ke, kalau ada duit sikit jangan berlengah-lengah tuan-tuan.
Sunnah Nabi adalah segera melunaskan hutang. Sampai Nabi kata, kalau ada duit, aku akan habiskan pada fisabilillah. Yang baki hanyalah untuk, ataupun bayar hutang dulu, yang baki untuk fisabilillah, yang baki adalah untuk melaksanakan tanggungjawab kehidupan bagi Nabi SAW. Jadi atas sebab itu, kita harap kita boleh faham kalau yang macam mana yang tak boleh, iaitulah perkataan kalau itu. So kalau yang menyesali yang tidak boleh. Tapi kalau yang untuk ke depan, yang untuk muhasabah pun tak apa. Kita mungkin melakukan satu kesalahan, kita kalaulah aku tak buat begitu, aku bukan macam itu. Itu dah yang tak boleh. Kan aku tak buat begitu, aku tak akan berlaku begini. Tapi kalau dia menyesal dan bertaubat, tak apa. Tapi kalau dia menyesal dan kemudian putus asa, tak boleh. Dan kemudian kalau dia kata, kalau aku dapat peluang sekali lagi, aku tidak akan membuang peluang itu macam aku buat dulu. Gitu kan? Yang itu tak apa. Yang itu adalah yang terpuji, yang diizinkan oleh syarak, yang telah pun dihurai begitu panjang lebar oleh para alim ulama Islam. Jadi saya rasa cukup dulu pada malam ini tazkirah kita. InsyaAllah pada sesi-sesi yang lain, kalau ada uh, rezeki, insyaAllah kita akan cuba sebutkan isu-isu yang berkait dengan keuangan, muamalat, ya. Jadi pada malam ini mungkin kalau saya tengok dekat komen ni, tak ada apa-apa komen yang untuk saya respon. Di Instagram pun tak ada juga. Dapat ada apa nama, nak tanya. Okey, ada satu nak tanya pengenaan emas gold bank muamalat halal ke? Alah, dah bank nama pun bank muamalat, dia adalah penasihat syariah, dia ada semua guideline, garis panduan, maka sudah tentulah ada penasihat syariah yang berwibawa yang telah menyemak dan mengharuskannya. Ya, so jadi apa lagi kalau ada satu dua soalan yang ringkas-ringkas. Okey. Ringkas-ringkas. Ringkas-ringkas. Ringkas. Okey, Instagram tak ada dah. Kita tengok Facebook. Di Facebook pun tak ada soalan. Cuma tak ada apa-apa yang perlu kita rasa perlukan jawapan pada ketika ini. Jadi terima kasih kepada semua yang meluangkan masa anda sekalian. Semoga ada berkat, kita dah dekat dengan Ramadan. Semoga kita sama-sama berdoa untuk dapat masuk dalam Ramadan dalam keadaan yang paling diberkati, dalam keadaan luar biasa, dalam umur kita tak pernah dalam keadaan ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.